Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan bab yang ke-20, iaitu berkaitan dengan Rabtul Asir Bisariyatil Masjid, mengikat tawanan perang pada tiang masjid. Mengikat tawanan perang pada tiang masjid. Hadis 712 Hadis 712. Rasanya muka surat tu sama, muka surat 50 Hadis ini telah kita bincang pada minggu lepas. Cuma kita berhenti pada nombor 5, muka surat 53 tu. Jadi bab yang ke-20 ni sebenarnya membicarakan tentang satu kisah yang berlaku kepada seorang pemimpin, yang mana akhirnya dia menjadi sahabat lah, dia masuk Islam, iaitu Sumamah bin Uthal itu. Jadi sebelum dia memeluk agama Islam itu, dia telah ditawan oleh tentera Madinah ataupun tentera Islam. Kemudian beliau telah diikat di satu tiang daripada tiang-tiang masjid itu. Dan sebenarnya hadis ini telah pun kita bincang dalam sesi sebelum ini dengan panjang lah. Ini ringkas saja. Baik. Jadi perbincangan sebagai sambungan, iaitu pada muka surat 53. Di bawah isu bolehkah ataupun tidak orang kafir ni masuk ke dalam masjid. Itu berlaku khilaf di kalangan ulama. Tu kan. Jadi boleh ataupun tidak. Mana seseorang itu orang kafir itulah maksudnya, masuk ke dalam masjid. Jadi yang kita bincang pada malam ini sebenarnya dia berkait dengan poin yang ke-8 tu, perbezaan ulama tentang keharusan non-muslim masuk masjid. Boleh ataupun tidak orang yang tidak Islam masuk ke dalam masjid. Jadi nota ni saya tidak buat dia punya huruf Roman tu, sepatutnya buat huruf Roman lah. Tak apalah. Perbezaan ulama tentang keharusan non-muslim masuk ke dalam masjid, itu muka surat 51. Jadi sambungan dia pada muka surat 53, iaitu pandangan Abu Muhammad bin Hazm rahimahullah. Jadi Abu Muhammad bin Hazm ni maksudnya Ibnu Hazm lah. Ni salah seorang tokoh besar ni. Dia ni tokoh besar, dianggap sebagai mujtahid. Apa kata Ibnu Hazm? Dia kata orang-orang musyrikin boleh masuk ke dalam semua masjid kecuali semua kawasan tanah haram Mekah, termasuklah Masjid Haram dan sekitarnya. Jadi boleh masuk semua, orang yang tidak Islam ni boleh masuk dalam semua masjid, kata Ibnu Hazm, kecuali kawasan tanah haram di Mekah tu. Jadi bila sebut kawasan tanah haram tu, dia termasuk Masjid Haram dan di luar daripada Masjid Haram. Itu maksud dia. Maksud mudahnya tanah haram tu lah. Kalau kita pergi ke Mekah tu kan, dia ada kan batas tanah haram tu, luar lah. Jadi kalau mengikut Ibnu Hazm, dia kata kawasan itu tidak boleh dibenarkan. Maknanya kerajaan yang memerintah tu dia tidak boleh benarkan non-muslim masuk ke kawasan tanah haram. Ini mengikut pandangan Ibnu Hazm. Dan pandangan dia ni dimasukkan dalam kitab sebab dia ni orang yang layak untuk berpandangan, sebab dia ni mujtahid ni. Cuma dia ni agak strict sikit lah. Pandangan dia tu agak direct sikit. Dia lebih banyak pakai zahir. Apa yang dia faham secara zahir, itulah pandangan dia. Dia ada dibincang lah, kalau dalam kitab dibincang, sebab ada orang kritik dia. Ada, sebab dia ni ialah kata-kata dia tu kadang-kadang terlalu agak kasar. Jadi ada orang kritik dia, ulama apa mulut beruh nak, seolah-olah begitulah, kasar.
sehingga ada mempertikaikan kesarjanaan dia. Kata dia ni tidak. Di situlah ulama bincang tentang dia. Dan dia ni memang diperakui oleh tokoh-tokoh ulama bahawa dia ni termasuk salah seorang mujtahid lah. Dia ada kehebatan dia. Kalau tidak, takkanlah ada nama dalam kitab, dalam sejarah. Mana dia ni orang alim. Jadi pandangan dia begitulah. Dia kata Masjid Haram tidak dibenarkan sama sekali orang kafir memasukinya. Dan ini juga adalah pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman. Bukan sekadar Masjid Haram itu, tanah haram itu. Tu. Jadi Imam Syafi'i berpendapat begitu juga, dan juga Abu Sulaiman. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak menjadi masalah orang yang beragama Yahudi dan Nasrani memasuki Masjid Haram dan dilarang pada penganut-penganut agama lain. Jadi kalau Imam Abu Hanifah dia mengecualikan orang yang beragama Nasrani dan Yahudi. Baik. Imam Malik menganggap makruh orang bukan Islam memasuki mana-mana masjid. Dalil dianya surah At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuuna najas. Innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Itu dalil dia. Orang-orang musyrik adalah najis. Oleh itu janganlah mereka mendekati Masjid Haram selepas tahun ini. Tak kiralah najis itu najis hukmi ke najis maknawi, tak kiralah. Bila disebut orang musyrik itu najis, maka itu menghilangkan kelayakan dia untuk dia masuk ke dalam masjid, kata Imam Malik. Mana-mana masjid, bukan tertentu pada Masjid Haram saja. Mana-mana masjid, kata Imam Malik. Jadi melalui ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan larangan hanya untuk Masjid Haram. Jika hendak dilampaukan larangan kepada masjid lain, maka mesti ada nas lain. Itu pandangan setengah ulama. Keberadaan lokasi tanah haram sebelum dibina Masjid Haram lagi. Jadi kalau kita sebut tanah haram, mana lebih dahulu dengan Masjid Haram itu? Ini. Jadi Masjid Haram itu sebenarnya dibina di atas tanah haram. Tanah haram itu lebih dahulu ada berbanding dengan masjid. Itu maksudnya. Dan selepas itu barulah dibina masjid. Maka Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud telah dijadikan untukku seluruh kawasan bumi sebagai tempat sujud dan bersih. Jelas melalui ayat, melalui pengkhususannya kepada Masjid Haram dan hadis, yakni pengumumannya. Boleh semua. Bahawa seluruh tanah haram adalah Masjid Haram. Kemudian beliau menyebutkan hadis kisah Thumamah sebagai dalil harus masjid lain selain Masjid Haram. Baik, maksud dia begini. Ini maksud dia begini. Ni pandangan setengah ulama lah. Ni. Dia kata begini. Jadi kalau kita perhatikan, bila disebut masjid, sebelum masjid itu, kegunaan istilah masjid itu, Nabi kata ju'ilat liyal ardu masajida. Maknanya semua tanah ni kalau nampak tidak ada najis bersih, semua tu jadi masjid. Dia kata begitu. Jadi maknanya masjid ni bukan semestinya satu tempat, semua boleh kalau nak kira masjid. Jadi bila ayat ni sebut Masjid Haram tidak boleh, mana itu pengkhususan. Boleh semua kecuali seolah-olahnya kalau kita faham, boleh semua orang non-Muslim ni, musyrikin tak kiralah masuk ke masjid kecuali Masjid Haram. Sebab Masjid Haram ni disebut secara khusus dalam ayat ini. Itu makna pengkhususan. Tu. Sebab dalam hadis Nabi sebut semua ni adalah masjid. Jadi bila ayat ni sebut Masjid Haram secara khusus tidak boleh, ini pengkhususan. Baik. Jadi bagaimana pula dengan hadis Thumamah? Hadis yang kita bincang ni, hadis 712. Tu boleh masuk Masjid Madinah tu. Lagi kuat dalil bahawa Masjid Haram saja tidak boleh, Masjid Madinah pun boleh. Tak kalau Masjid Madinah boleh, masjid lain lagi boleh lah. Patut Masjid Haram kenapa tak boleh? Sebab khusus dengan ayat ni. Tu ada juga yang istinbat gitu. Itu saya sengaja saya tulis ni supaya kita boleh nampak bagaimana cara ulama dia istinbat hukum tu. Jadi bagi setengah kalangan mereka kata begitulah. Tu. Sebenarnya terlupa nak bagi tahu. Sebenarnya hak ni masih lagi kata-kata Imam Malik ni. Pandangan Imam Malik ni. Ni pandangan Imam Malik. Jadi bagi Imam Maliknya ayat ini innamal musyrikuuna najasun ni patut disebut tu kan. Fala yaqrabul masjidil haram. Ini khusus untuk Masjid Haram. Maknanya tempat lain boleh semua. Mana dalilnya? Hadis Umamah. Boleh masuk Masjid Madinah. Lepas tu hak lain selain pada Masjid Madinah lagilah boleh. Berdasar pada hadis ju'ilat liyal ardu masajida. Mana tanah ni semua, setiap inci tanah di muka bumi ni boleh salat. Dia adalah masjid. Bersih dia. Masjidan wa tahura. Masjid dah bersih. Mana boleh?
Sehingga Masjid Madinah boleh riwayat ni. Lepas tu Masjid Haram tak boleh tu. Itu kerana ayat tu. Itu cara pendalilan yang dibuat oleh Imam Malik. Tapi kena ingatlah, kena ingat perkara ini termasuk dalam bab khilaf. Boleh tengok semua nota sini daripada muka surat 51 tu perbezaan ulama tentang keharusan itu. Jadi kita nak pakai yang mana tu pada pandangan saya lah. Kalau kita bercakap dalam konteks kita sekarang ini, kalau kita ambil yang kata harus masuk itu, dia ada kelebihan dia. Dari sudut dakwah dan sebagainya. Dan terbukti sekarang ni yang buat masjid tu setengah-setengah tu orang kafir yang buat pun ada juga begitu. Kalau Yusuf Qaradawi dia kata boleh. Dan di tempat kita di Malaysia pun amal boleh. Bahkan jadi macam muzium kadang-kadang, tahu tak? Pergi buat lawatan dan sebagainya. Tapi kuku mana pun setengah-setengah ulama kata bila ada pendapat kata boleh dan tidak boleh, dia kena tengok dalam konteks yang sesuai. Kita nak kata boleh, mungkin dalam keadaan tertentu. Kita nak kata tak boleh, mungkin dalam keadaan tertentu pula. Jadi perkara ni dia tidak tetap, tidak mutlak. Tidak mutlak boleh dan tidak mutlak tidak boleh. Itu makna di situ ada kelonggaran. Sebab tu dalam kih-kih ini, pihak kerajaan dia akan buat penilaian lah. Kalau dia nak buat peraturan, dia buat penilaian. Kalau dalam konteks sekarang ni mana lebih baik? Kita terima pendapat yang boleh dan yang tidak boleh. Kalau saya kata lebih baik kita kata boleh. Misalnya kita buat program, kita panggil dia mari. Tidak jadi masalah pun. Sebabnya yang dikatakan innamal musyrikuna najasun itu bukan najis aini, bukan najis seperti najis tai ayam tu, bukan tu. Najis ini mana najis akidah. Najis akidah tu. Syirik ni merupakan najis akidah. Sebab tu kalau kita bersentuh dengan dia tak perlu basuh tangan. Sentuh dengan orang musyrikin perlu kena basuh tangan, tak perlu. Sebab dia itu najis faham dia. Bila dia ubah tu tak ada lah najis tu. Dia sendiri tu tidak najis. Kalau kita ambil pandangan itu, dan itu pandangan jumhur tu sebenarnya. Ramai tu. Begitulah. Baik, seterusnya. Bab yang ke-21. Idkhalul ba'ir al-masjid. Memasukkan unta ke dalam masjid. Idkhal ni pada adkhala. Ni dia panggil fa'il muta'addi. Kalau belajar bahasa Arab, panggil fa'il muta'addi lah. Idkhal ini kata terbitan, kita panggil masdar, yang mana asal dia daripada fa'il muta'addi. Kalau dakhala telah masuk, adkhala telah memasukkan. Jadi idkhal mana telah memasukkan unta ke dalam masjid. Ini satu isu yang berlaku di zaman Nabi. Jadi bagaimana kita nak faham hukum itu? Baik, cuba tengok hadis yang ke-713. Wa bihi qala akhbaran Sulaiman bin Daud an ibn Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah an Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafa fi hajjatil wada' ataupun hajjatil wida'. Wa tu dia boleh baca dua. Nak baca wada' apa boleh, wida' apa boleh. Ala ba'irin yastalimur rukna bimihjan. Imam An-Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tawaf pada haji wida' dalam keadaan berada di atas unta dan beliau beristilam pada rukun Hajarul Aswad dengan tongkatnya. Istilam tu maknanya Nabi tak turun bertongkat, bila sampai dekat Hajarul Aswad Nabi hulur begitu. Nabi kucuk tu kata apa biasa istilam ni, istilah kita buat begini pun boleh. Bila sampai ke bucu Hajarul Aswad tu kita buat begini. Itu istilam. Sebab kalau nak pergi cium, nak pergi kucuk itu dah payah. Dalam ada beribu-ribu orang, berbelah ribu penuh kawasan tu dah. Pertama kalau kita ni uzur, memang tak boleh pergi. Jadi kita buat begitu dapat sunat dia kan. Cuma di sini dalam hadis disebut Nabi istilam itu dengan tongkat dia. Pada Hajarul Aswad itu. Baik. Hadis Abdullah bin Abbas ini adalah muttafaq alaih. Dari segi kedudukannya adalah muttafaq alaih. Mengikut Al-Fayyumi, kalimah al-ba'ir ni kita nak bincanglah sedikit secara ringkas lah, sebab di sini dalam hadis ni sebut ba'ir. Kalau hadis-hadis nak tengok kalimah unta dalam bahasa Arab, dalam internet tidak ada, tarik saja nama unta dalam bahasa Arab 50 nama unta. Unta hak jenis minum air 3 hari sekali ada nama khusus. Unta hak jenis payah dahaga tahan lama nama khusus. Nak yang unta ni dekat dengan orang Arab, siapa setiap perbezaan itu ada nama khusus. Lepas kita nak ingat tu. Ini saya sebut ni sikit saja ni.
Kalau tengok dalam patut unta jenis bongo dia ada dua nama lain, bongo hasa nama lain. Patut omos sekian nama lain. Sampai 50. Setengah-setengah kitab dia tidak buat perincian begitu. Boleh tengok situlah, saya tidak masuk di sini. Cuma di sini saya sebut secara ringkas dalam konteks memahami kalimah yang disebut oleh Nabi dalam hadis. Mengikut Al-Fayyumi, kalimah al-ba'ir boleh digunakan untuk unta jantan atau unta betina. Okey. Mengikut Al-Fayyumi, ini seorang tokoh bahasa lah. Dia kata al-ba'ir itu boleh digunakan untuk unta jantan atau unta betina. Ia sama dengan kalimah al-insan, boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan. Sebab zahirnya kalimah tu nampak untuk lelaki, nampak macam muzakkar, tapi boleh digunakan. Adapun kalimah al-jamal digunakan khusus untuk unta jantan. Kalau sebut jamal, ni memang kena jantan sajalah. Kalau sebut naqah, ni khusus untuk betina. Baik. Imam Asy-Syafi'i telah menyebutkan dalam kitabnya Al-Wasiyah, jika seseorang berkata, kamu berikan kepadanya seekor ba'ir, maka yang akan diberikan oleh mereka adalah seekor unta jantan, bukan unta betina. Kerana kalimah ba'ir yang diterima pakai di sini adalah khusus untuk unta jantan. Jadi kadang-kadang penggunaan umum tak sama dengan penggunaan asal dalam kitab. Memang gitu. Ada berlaku begitu. Tempat ni dia pakai apa dia misalnya. Mana di satu tempat orang Arab juga. Itu termasuk dalam wad'ul arabi. Ketentuan orang Arab di tempat tertentu kadang-kadang dia pakai ba'ir tu bukan asalnya ba'ir tu kalau buka Al-Fayyumi boleh untuk unta jantan, unta betina. Tapi dalam kitab Wasiyah Imam Syafi'i, maknanya Imam Syafi'i mengambil kira penggunaan setempat tu. Kalimah ba'ir tu dia guna untuk unta mana? Tu. Jadi setengah-setengah tempat dia pakai tu dengan mana unta jantan ba'ir. Bukan, padahal ba'ir ni kalau tengok dalam kamus bahasa mana boleh tina jantan. Tapi dalam kitab Wasiyah guna gitu, bukan unta betina. Kerana kalimah ba'ir yang diterima pakai di sini yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i itu adalah seekor unta jantan. Jadi ba'ir itu khusus untuk unta jantan. Itu dari segi penggunaan di tempat tertentu. Oleh itu difahami bahawa kalimah yang digunakan dalam kitab Al-Wasiyah adalah mengikut uruf setempat, bukan mengikut perkiraan bahasa yang diketahui oleh pakar bahasa Arab. Dia ada berlaku gitu. Perkara ini telah disebutkan dalam kitab Kifayatul Mutahaffiz. Selepas itu beliau, yakni penulis kitab Mutahaffiz yang bernama Al-Ajdabi, dia sebut gini, sebenarnya ia dipanggil jamal atau naqah apabila ia berada pada arba'. Ini saya sebut sedikit saja, kalau sebut pening dia banyak. Arba' ni kau dah cuba tengok. Ketika unta masuk umur 7 tahun dia pakai arba'. Tak ingat apa lah. Cuma nak ayatnya unta ni. Kalau tempat kita ni kalau beruk, berapa jenis nama beruk? Ketika beruk tak ada dah. Bahasa tak banyak. Padahal beruk ni dekat benar orang Melayu. Nah. Tapi kalau lembu, lembu hak guna wak gala lah. Dia ada istilah-istilah yang kita tak faham. Orang kampung dia faham istilah. Nah. Dan lembu pun boleh faham. Bila dia nak arah lembu tu gala nak pergi kanan, nak pergi kiri dah. Break, emergency break pun dia ada. Lembu boleh faham tu. Tu kena tanya ahli bahasa. Ni nak ya, unta ni sebenarnya dipanggil jamal atau naqah. Jamal ni hak jantan. Naqah tu betina. Kalau dia tu berada pada arba'. Arba' ni mana unta hak masuk umur 7 tahun. Sebelum arba' dikenali dengan nama qa'ud, bakrah dan qalus. Ni dalam kitab Al-Misbah. Banyak lagi lah, saya tidak ambil semuanya. Kalau nak tengok dalam internet, sebab saya sempat rujuk tadi, kalau hak terjemahannya taik gini, nama-nama unta dalam bahasa Arab 55, bukan 50. 55 dia semua nama dia guna pakai. Tapi kalimah itu bukan semua digunakan dalam Quran. Kalau mengikut ulama yang digunakan dalam Quran 5 saja. Perkataan unta yang menunjukkan kepada unta ni yang digunakan pakai dalam Quran 5 saja. Semua tu adalah dalam kitab, dalam tu senara. Boleh lihat situ. Saya tidak nak bincang secara panjang lebar tu. Yang keempat, apa sebab Nabi SAW tawaf di atas unta, yakni berkenderaan? Apa sebab? Mengikut As-Sindi, Nabi SAW melakukan demikian kerana baginda sakit atau kerana orang sangat ramai pada ketika itu. Ini kata Syekh Sindi lah, walaupun ramai yang tak setuju. Ni saya nakal. Saya nakal ke saja ni nak. Kalau nak itu tak boleh tengok diri lah. Tapi orang ni tak apa ni, sebab dia bukan berkait dengan akidah pun ni. Itu kata Syekh Sindi lah tu. Syekh Sindi kata begitu.
Ada juga yang berpandangan ini adalah khususiat Nabi SAW kerana binatang tunggangan Nabi SAW tidak akan mengotorkan kawasan sekitar. Amal ini tidak menjadi sunnah kepada orang lain. Ada yang kata begitu. Tak apalah. Di bawah tu saya sebut pandangan lain yang nampaknya lebih praktikal lah. Pihak lain menyangkal pandangan As-Sindi kerana tawaf berkenderaan adalah harus kepada sesiapa yang memerlukan. Dakwaan pihak lain ia sebagai khususiat Nabi SAW tidak boleh diterima kecuali kalau ada dalil yang khusus yang berkaitan. Kena ada dalil kita nak kata ni khusus untuk Nabi. Mana dalilnya? Kena kemuka dalil. Tak boleh sebut begitu saja. Mengikut As-Sindi, ayat 29 suratul Hajj, wal yattawafu tu, yang bermaksud adalah kamu tawaf, ini merujuk pada manusia. Binatang tunggangan mereka tidak boleh menggantikan mereka untuk tawaf kecuali ketika darurat. Jadi wal yattawafu tu, hendaklah kamu tawaf, hendaklah mereka tawaf, itu merujuk kepada manusia. Binatang tak boleh. Dia kata gitulah. Kecuali dalam keadaan darurat. Tak apalah, justru maksud ayat menyokong pandangan Syekh As-Sindi yang mengatakan sebab Nabi berbuat demikian kerana faktor kesihatan atau kesesakan jemaah pada waktu itu. Ada lagi pendapat lain, cuba kita tengok. Ini saya letak di bawah pedoman hadis. Yang pertama, isu khilaf. Jadi bila kita bercakap tentang khilaf, jadi isu khilaf yang berlaku tentang hukum memasukkan binatang ke dalam masjid lebih merujuk pada keperluan semasa seperti yang berlaku pada Nabi SAW. Ini pandangan ini nampaknya lebih itu. Ada yang mengatakan baginda sakit, orang terlalu ramai, khususiat Nabi SAW, binatang tunggangan Nabi sudah terlatih, tak mungkin akan mencemarkan kawasan tawaf dan lain-lain pandangan. Itu banyaklah pandangan seperti itu. Namun selain itu ada juga yang mengatakan hikmah perbuatan Nabi SAW adalah untuk mengajar umat kaifiyat tawaf. Inilah ulama kata lebih praktikal. Nabi nak ajar cara tawaf, tunggu orang ramai. Moga Nabi lebih kurang tinggi dia dengan sahabat. Supaya Nabi pernah maya atas mimbar dah. Nabi semaya atas mimbar, nak ajar kepada umat ni, kepada sahabat, biar nampak cara semaya. Kalau Nabi semaya atas latar sama tinggi dengan orang lain, hak belakang tak nampak. Hak ni pun gitulah juga. Kita nak kata utang Nabi terlatih, siapa dia tak berok situ dah. Berapa kali latih-latih ni kena berkait dengan tempat tertentu. Kat Nabi buat haji sekali ni ya. Nak latih mana? Ya. Dia kata sepuluh kucing ya. Kucing ya. Ada setengah rumah tu bilik air tu dia buat pintu kecil ada sapi. Mana kucing tu bila siapa tahu dia nak qada hajat dia masuk di pintu kecil tu. Pintu besar tu untuk tuan dia. Di bawah pintu tu dia buat pula pintu kecil ada besar tapak tangan 4 segi. Buat dia kucing ni kalau teluh kepala teluh tubuh dia. Dia masuk. Mana dia gerak cuma dia tak boleh tarik ke tu flash tak boleh lah. Tapi kau kemana dia berok dalam makuk tu. Dia kata utah pun gitu. Tak boleh nak kiyah gitu dia kena ada dalil. Kata-kata tak apalah hukum mana itu pandangan. Tetapi selain daripada pandangan itu semua, ada lagi satu pandangan lain yang menyebutkan bahawa hikmah Nabi buat begitu adalah untuk mengajar umat bagaimana cara tawaf. Baik, kita kena faham perkara ni sebab itulah sahabat Nabi tak buat begitu. Kalau sahabat Nabi faham, waktu molek buat begitu, nyepak kat tawaf atau betul lah. Tapi tak sahabat faham. Mana sahabat tu faham molek. Tu. Baik, yang kedua, jika melihat kepada keperluan individu secara khusus sehingga dihukumkan harus tawaf berkenderaan, maka ia tidak sedikit pun menjadi masalah di zaman kita kerana kenderaan tidak lagi dalam bentuk haiwan. Bahkan bagi orang yang uzur, mereka mempunyai banyak pilihan alat atau kenderaan yang akan mereka gunakan. Jadi kalau kita kata bolehlah bawa unta, tak ada masalah sama kita. Sebab apa? Unta tu maksudnya kenderaan. Tak berok dia punya kursi roda tu. Lah ni ada siap dengan apa ni panggil tu? Dia panggil dia tu. Hak ubah denginya tu. Naik silap tu. Ataupun dia naik sepuh tu skuter budak tu. Boleh. Mana alat ataupun kita kata kenderaan hak tidak dalam bentuk guna petrol ni, dia guna cas elektrik tu, tak ada masalah. Bayar sahaja. Jadi kalau kita nak buat perbandingan mana lebih baik orang tolak dia dengan dia bawa sendiri. Kalau kursi roda pun saya tak ingat berapa dia rasa 100 rasa sekali pusing habis 7 keliling 100 dah tersilapnya. Saya pergi tu 100. Mana tu dia urus sendiri. Mana lebih baik dengan orang tolak? Lebih baik dia urus sendiri. Semua ulama kata begitu. Kita sakit tak boleh pergi. Mana orang kena tolak lah. Dulu tak apalah mana kita kata wheelchair tu, mana kita kata dia tidak sekolah ni
Lah ni dia ada apa ni boleh charge tu. Kontrol duduk tangan belakang. Nah, ada sahabat saya pergi tu daripada hotel dia pakai sewa terus. Tak perlu menyusuh anak dia tolak, tak perlu. Malam tu cah penuh. Kalau kita duduk kecek dengan dia, anak ni habis bateri. Dia kata anak habis bateri. Pada kursi tu, anak habis bateri nak klik cah ni, bayar saja. Mana lebih baik dia urus sendiri dalam keadaan gitu dengan orang tolak. Memang urus sendiri tu lebih baik. Sebab ibadat ni kita buat sendiri lebih baik. Maknanya kalau kita terima pandangan ulama dulu dia kata boleh atas unta, maksudnya kenderaan, mana tak ada masalah lah ni. Tak timbul dah takut kotor masjid, nya berok ke apa, tak timbul masalah. Bahkan dulu kerajaan buat bahagian atas khusus untuk guna wheelchair tu. Guna untuk kita kata apa-apa sajalah kenderaan yang sesuai. Khusus di atas. Buat apa tu? Oh, kena kaki sakit gua tu. No, ambo kena dah lah sekali ya. Tapi moga Tok Guru besar dah pergi Mekah jangan marah. Berair putih mata. Kena kaki. No, sikit je kena, bukan semua kena anak sekali. All sakit. Kalau gitu. Jadi alih atas tu khusus supaya tidak cedera orang lah. Bahaya juga, bahaya juga. Hak rebah nenginya pada. Macam kita tengok. Jadi maknanya boleh, tak ada masalah. Jadi hak duk bincang dulu gini-gini sesat dengan zaman kita ni. Tak ada masalah. Al-Aini berkata mengikut kami yang di mazhab Hambali dan Imam Syafi'i tidak harus tawaf berkenderaan bagi orang yang tidak ada apa-apa keuzuran. Alasannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tawaf bil baiti salatun at-tawaf bil baiti salatun. Maksudnya tawaf di Baitullah adalah salat. Tawaf di Baitullah tu adalah salat. Sebab tu ketika tawaf ni kan dia kena ada wudu, tak boleh tawaf tak ada wudu. Sebab dia sebab semaya. Jadi kalau begitu semaya ni kan tak boleh orang tu buat untuk kita. Kalau uzur tu kita nak buat dia cuma air semaya tu orang boleh tolonglah ambil gini. Kok mana pun bila kata seperti itu maksud dia nak sebutnya nak kias bahawa kalau tidak uzur saja nak naik kenderaan tu padahal boleh pun sebab tawaf ni boleh berhenti, boleh relax nak cukup 7 tu. Tu dia naik padahal dia boleh. Dia pun tu cari kita kenderaan yang sesuai lah. Padahal dia sihat. Lenguh-lenguh sikit tak kira hak tu. Tidak dikategorikan uzur. Tak boleh, tak sah. Tidak harus tu mana tak sah. Setengah ulama kata dosa. Dia kata begitu. Gitu. Imam Qurtubi mengatakan jumhur ulama menganggap makruh orang yang sihat tawaf berkenderaan. Ini lebih ringan, makruh saja. Hak tu kata tidak harus, mana berdosa. Setengah kata tapi tidak harus di sini kalau tengok dalam makna tidak sah lah. Dia kena buat sendiri. Yang ketiga, melalui hadis ini ada ulama yang menghukumkan harus membawa masuk binatang yang halal dagingnya ke dalam masjid jika ada keperluan kerana air kencingnya tidak menajiskan lantai masjid. Tertinggal tu. Betul. Sepatut koma tu. Berbeza dengan binatang yang haram makan. Mana kalau binatang yang halal makan, mana air kencing dia tu dikira tidak najis. Bagi ulama yang kata begitu, maknanya boleh, tak ada masalah. Cumanya di sini saya petik dalam kenyataan lain. Bab setengah-setengah kita disebut begitu saja. Baik, kenyataan-kenyataan seumpama ini sebenarnya merujuk pada keadaan masjid pada zaman itu yang mana lantainya adalah pasir dan tanah yang lembut dan mudah meresap air. Jika dilihat pada keadaan masjid di zaman kita, maka sudah tentu hukumnya agak berbeza. Kerana fizikal masjid sudah jauh berbeza berbanding zaman dahulu. Jadi kalau kita nak ambil kira pendapat setengah ulama yang kata boleh, harus bawa hak tu tak boleh pakai langsung lah ni. Terang nak tahu. Bawa masuk dalam masjid dengan kapek dengan apa baru tukar baru ni banjir. Tak sesuai. Jadi hak ni sebab kita kena ingat pendapat ulama. Jangan kita kata tak pandai waktu ambil pendapat. Dia pendapat ni zaman dia. Supaya dulu kan. Supaya dulu ingat tak kapung kan? Kada sebutin kapung sel telaga. Lepas tu tertutup aurat molek ke? Dah. Tapi zaman tu gitulah kau. Orang tak ambil kira lah mana. Bahkan kalau orang mandi atau rumah kau kata supaya cikgu. Zaman dia ingat ada cerita zaman dulu. Supaya cikgu, maknanya cikgu ni hebat benar. Mandi atau rumah dia kata tak. Tak kira ustazah pun mandi situ lah kau. Cuma dia teben kan? Adalah zen sikit setengah tu. Atas tu gahong gitu. Zaman dulu. Tapi zaman ni kalau buat lagu tu tak boleh dah.
tidak menepati syariat, macam-macam lah kita akan kata. Tak kukup mana pun zaman dulu dia tutup juga, dia tak dengan apa dia kita kata daunnya, daun kelapa tu, tu. Naknya perbezaan tu. Jadi boleh kalau kita kata ulama dulu tak erti ke? Ulama dulu tak tekan mana berat, boleh kita kata gitu? Jangan. Tak boleh kita kata zaman Nabi buang air pada pasir gitu. Kita kata zaman tu. Contoh kalau buang air di rumah ni pun dia untuk air apa ni kencing ya. Kalau buang air besar dia buang jauh juga di kawasan pada pasir. Dia gali-gali pasir. Akhir sekali gitu ya. Zaman tu. Nabi ni pun gitu. Isu menghadap kiblat ke apa tu isu lain lah. Oleh kerana itu wajar diberi perhatian lah kepada pandangan yang menyatakan sebab Nabi SAW melakukan tawaf berkenderaan adalah untuk mengajar kaifiat tawaf yang betul. Hak tu sebenarnya. Maknanya kalau kita, dalam kis hadis yang menyebutkan Nabi tawaf berkenderaan ni, semolek-molek ni kita fokus kepada isu yang sebenar. Apa dia? Nabi nak mengajar cara tawaf. Jangan duk fokus, duk bincang panjang lebar. Boleh kau tidak binatang masuk masjid? Tak perlu tu. Itu bukan poin dia. Ada yang kata begitu. Poin dia hanya Nabi nak mengajar tu. Tak seru tengok kepada poin sakit lutut ke apa tu. Tak seru. Itu maksud dia. Tapi kena ingat lah. Kena ingat seperti yang disebut tadi. Maknanya bagi orang yang mengatakan boleh tawaf dengan kenderaan, dengan binatang ni, makna binatang tu situ maknanya kenderaan lah. Juga tidak jadi masalah di zaman kita ni. Tadi sebab apa? Sebab kenderaan itu bukan lagi dalam bentuk binatang. Dengan cara ini orang ramai dapat melihat perbuatan Nabi SAW dengan jelas. Baik, yang keempat, sunat mengucup Hajarul Aswad. Jika tidak mampu maka boleh isyarat dengan tangan atau dengan tongkat seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Muslim ada tambahan wa yuqabbilul mihjan yang bermaksud dia mencium tongkat berkenaan. Ada disebut gitulah. Baik, seterusnya bab yang ke-22 larangan an-nahyu 'anil bai'i wasyira' fil masjid wa 'anit tahalluq qabla salatil jumu'ah. Larangan berjual beli dalam masjid dan larangan berbual-bual dalam kumpulan pada hari Jumaat sebelum salat Jumaat. Hadis yang ke-714. Wa bi qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarani Yahya bin Sa'id an ibni Ajlan an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tahalluq yaum al-jum'ah qabla as-salah wa 'anil syira' wal bai' fil masjid. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Datuk Amr bin Shu'aib, iaitu Abdullah bin Amr lah. Datuk Amr bin Shu'aib ni maknanya Abdullah bin Amr, di mana beliau menyebutkan bahawa Nabi SAW telah melarang berbual-bual dalam kumpulan pada hari Jumaat sebelum salat dan daripada berjual beli di dalam masjid. Baik, hadis Abdullah bin Amr rahimahumullah adalah bertaraf hasan. Jadi hadis Abdullah bin Amr ini bertaraf hasan. Apa maksud tahalluq? Di sini disebut naha 'anit tahalluq. Tahalluq ni mana buat halaqah, buat halqah. Halaqah ataupun halqah tu, itu makna tahalluq. Tu. Pada hari Jumaat. Baik, cuba tengok di sini. Apa maksud tahalluq yang dilarang oleh Nabi? Tahalluq bermaksud berbual dalam kumpulan. Tu dalam masjid ni pada hari Jumaat. Kenapa ia diharamkan? Sebabnya yang pertama, ni saya petik ni pandangan ulama lah. Pandangan ulama berbeza-beza. Baik, kita baca dulu. Mengganggu, sebabnya kerana mengganggu saf. Pada hari Jumaat orang ramai digalakkan datang awal untuk salat Jumaat. Mengganggu saf ni sebab apa? Sebab kedatangan, kita kata sahabat Nabi, hak perempuan pun ada juga pergi, menyebabkan masjid tu penuh. Tiba-tiba dia duduk buah. Buah ni makna buah ramah lah. Nyewa halqah ni makna dia buat bulatan supaya orang duduk ngaji Quran. Padahal duduk buah dalam masjid pada hari Jumaat. Semua niat nak pergi sembahyang Jumaat ni. Baik. Pertama sekali mengganggu saf. Yang kedua, bercanggah dengan sunnah pada hari Jumaat, yang mana para jemaah disunnahkan datang awal dengan tujuan beribadat dalam satu pakej yang lengkap. Apa dia? Mengambil posisi pada saf pertama, salat sunat tahiyatul masjid,
berzikir, menunggu azan, melihat imam berkhutbah dan berada pada saf yang paling dekat dengannya. Berada pada saf yang paling dekat dengan imam ini sebenarnya tersilaan. Berada pada kedudukan yang paling dekat. Ubahlah. Sebab dia begini, dia silap tu. Sebenarnya bukan saf itu. Berada pada tempat ataupun posisi yang paling dekat dengan imam baru tu. Sebab dia beza tu. Kalau saf paling dekat, saf pertama. Tapi dalam saf pertama tu, dalam hadis sebut, Nabi sebut liyalini ahlun nuha wal ahlam. Nabi katakan dalam hadis, hendaklah orang yang paling dekat dengan aku ni orang yang cerdik lah. Orang cerdik. Orang mana kalau aku salah dia boleh gantilah. Kalau silap baca Quran atau imam dia boleh itu. Tu makna hak dekat tu tanggungjawab tu ada. Takut jadi sebuah satu masjid kan? Ingatlah masjid tu. Mula-mula siap. Tak payah sebutlah ciri-ciri dia, takut kena pula. Pakak pergi ramai lah. Muka masjid baru siap, katanya 5 juta dah. Oh, pergi duduk sah depan ni. Kalau nak tengok kipas besar tu, tak boleh. Tiba-tiba tu email tu batal. Tu email tu ubik kuk kau ni pintu kecil. Kau duduk depan awak senyap, tak masuk. Sebab dia tak reti, tak biasa. Muka hari Jumaat ni kena baca derah. Takut jadi lagu tu. Sebab tu Nabi berkata liyalini ahlul ahlam wan nuha. Hendaklah orang yang mengiringi hak dekat dengan aku. Makna saf pertama tu, hak saf pertama hak duduk dekat dengan aku, makna dekat dengan imam, mestilah orang yang pandailah. Orang boleh baca Quran, boleh jadi gala ganti imam. Bila imam terbatal wuduk, imam keluar, dia boleh tu masuk ke saf imam itu. Itu maksudnya. Sebenarnya hari Jumaat itu antara galakkannya. Tiba-tiba pergi duduk buah. Tu makna Nabi larang tu. Yang ketiga, bercanggah dengan sunnah ijtima' musalli, kerana berhimpun untuk jemaah adalah perkara besar. Selain ia sebagai syiar Islam, maka ia juga bertujuan memperbanyakkan ibadat dalam bentuk jemaah yang ramai. Tujuan hari jemaah tu biar ramai-ramai lagi untuk beribadat. Ni dia hidup buah pula. Tu taklih tu. Mengganggu orang yang masuk masjid untuk berada dalam saf. Yang kelima, tahalluk, yakni berbual dalam kumpulan, lambang kepada ghaflah, yakni lalai. Padahal pada waktu itu adalah waktu afdal untuk berzikir dan membuat persediaan minda untuk mendengar khutbah. Kayak ulama kata waktu tu tak ada tu, waktu terlarang solat tu. Ramai ulama kata gitu. Hari Jumaat, khusus untuk hari Jumaat. Mana kita boleh semaya waktu mana pun. Pada tu, mana tujuan pergi awal tu, ada yang kata begitulah. Tiba-tiba dia pergi buah pula. Muka hari Jumaat ni pasal kau semua. Sejuk molek. Tu lagilah tak boleh. Baik. Cuma di sini saya tidak masuk ke poinnya. Jadi hukum larangan ni apa? Haram ke? Makruh ke macam mana? Kebanyakan ulama kata haram. Ada yang kata makruh. Tapi yang kata makruh pun kalau mengganggu orang nak salat, mengganggu saf, menyusahkan orang nak salat, dia boleh jadi naik haram. Dan kita wajib buat teguran sebelum imam baca khutbah. Sebelum tu lagi. Baik, kenapa dalam hadis disebut larangan sebelum salat Jumaat? Dia gini kadang-kadang ulama kita ni setakat saya bacalah, dan dulu pun guru kita pada sebut, kadang-kadang sesuatu yang kita nampak kecil saja boleh jadi tidak menjadi satu pertikaian, tetapi bagi setengah-setengah orang yang sudah ada masalah, perkara yang kita tak jangka dia boleh persoalkan. Sebab tu ulama bincang apa sebut hari Jumaat. Mana bincang setiap satu dibincang. Jadi kalau orang nak mempersoalkan dengan maksud nak menimbulkan keraguan, maka kita sudah ada maklumat. Ada juga setengah ulama kata gitu. Jadi kalau pengajian khusus hadis dia bincang detail lah. Misalnya di sini disebut, kalau kita perhatikan dalam hadis ini sebut naha anit tahalluk yaumal jumaah. Sebut hari Jumaat. Maknanya boleh lah buat berkumpulan selain pada hari Jumaat. Cuba kita tengok di sini. Jadi kenapa itu? Jadi kenapa dalam hadis disebut kelarangan sebelum salat Jumaat? Jawapannya harus berbual yang ada faedah selepas salat dan tidak mengganggu orang yang sedang beribadat. Maknanya di masjid bukan tak boleh bual, tapi pastikan berbual tu ada faedah. Hak Nabi kata tak benar bercakap hal dunia tu, hak tak ada faedah. Misalnya kita bincang tentang perniagaan ni satu benda yang berfaedah untuk manusia. Dengan jaga disiplin lah, boleh tu. Sebab tu kena ingatlah. Kalau mana dalam kitab-kitab baru ni dia tekan benda ni. Di masjid ni, masjid tak serupa dengan tempat ibadat lain. Kita boleh bercakap dengan disiplin. Dengan disiplin. Tu. Antara yang tidak berdisiplinnya bila? Hari Jumaat tu sepatutnya ibadat 2 buah, tu tidak berdisiplin.
Lepas tu mengganggu orang pula. Lepas tu orang jadi nak marah. Kadang-kadang dia gini, kadang-kadang orang kecek ni telinga dia tu tak apa dengar. Tak derah lah dia kecek. Bagi dia sudah molek baru tu. Dia kata sebelum, nah aku ingat aku kecek. Telinga dia tengah, ganggu dia pun lebih kurang kot. Kena lagu ni, memang ganggu. Kadang-kadang kita duduk kuliah tu dok. Dia jawab telefon tu. Derah molek. Dia jawab telefon derah molek. Tapi sini tidak di Kelantan, saya kuliah di luar dia kot. Bila jawab ni surah kecil, dia jawab telefon kita perlu dia. Itu dia, kita perlu dia jawab telefon. Dia faham maksud kita tu. Lepas tu orang lain kata, cepatlah ustaz nak ngajar. Dia taklah gitulah dalam bahasa dia lah, bukan bahasa Kelantan kita ni. Kadang-kadang buat gitu dia main mikir sikit. Kenapa? Inilah sebenarnya Nabi sebut ni. Bukan tak boleh, tapi kena jagalah. Sebab tu harus berbuat, harus yang ada faedah selepas salat dan tidak mengganggu orang yang sedang beribadat. Tu asasnya begitu. Ini boleh katakan begitulah pandangan ulama. Bukan tak boleh. Banyaklah dalilnya. Minta hutang boleh. Nabi kata perlahan sedikit. Maknanya bukan tidak boleh, cuma jangan mengganggu. Kamu minta tu kuat sangat suara. Dia kata dalam riwayat Bukhari ada, dia duduk di sebelah di sana. Minta hutang. Hak buta dia ni, hak buta dia lari sama malah jumpa dia. Dia berkata juga bayar hutang. Nabi buat ke mana? Nabi suruh perlahankan suara. Maknanya apa? Maknanya Nabi bukan perkara tu haram, cara tu. Kalau kamu ikut disiplin, tak apa. Makna Nabi kata minta mari dekat. Nabi suruh dia mari dekat, minta duk tepik lagu tu. Dia kata, dia sebut apa tu? Dia kata mari dekat, dia lari. Dia ni pasal apa? Orang panggil apa tu? Berdolak dalil lah. Jenis gitu. Itu memang sebut gitu lah. Itu antara dalil. Maknanya boleh lah. Sebab itulah hadir-hadirat, kita berhati-hati dengan masjid ni. Kalau tidak jadi tak boleh pahala kita mari. Yang kedua, kenapa larangan dikaitkan dengan hari Jumaat? Apa sebab? Jelas tu Yaumal Jumaah sebut tu. Jawapannya, ia isyarat pada hukum harus berbual dalam kumpulan pada hari lain secara mutlak. Boleh kita nak bual, tapi bual ni maksudnya berbual ni mana bercakap dalam bentuk kumpulan. Kena jaga disiplin. Itu maksudnya. Bahkan larangan pada hari Jumaat pun untuk solat Jumaat, bukan untuk solat yang lain. Mana untuk mayasa tak apa. Sebelum mayasa tu buat tu ada manfaat lah. Antara dalil boleh bercakap dalam masjid adalah hadis Syaikhan yang bersumberkan daripada Waqid Al-Laythi radhiyallahu an. Beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam masjid, tiba-tiba muncul 3 orang lelaki. 2 daripada mereka terus pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang lagi telah pergi ke arah lain. Salah seorang dari mereka telah melihat ada ruang dalam halqah itu, maka beliau duduk di situ dan seorang lagi duduk di belakang mereka. Jadi di sini dalam hadis ini ada sekumpulan sahabat berbual dalam bentuk kumpulan. Nabi ada di situ. Dalam masjid Nabi ada. Lepas tu mari 3 orang, 2 orang tu masuk dalam tempat bual tu. Seorang lagi pergi tempat Rasulullah. Rasulullah tak kata apa. Ni dia panggil hadis takriri lah. Mana bila Nabi kalau benda tu salah, kalau makruh pun Nabi akan tegur. Apatah lagi haram. Nabi tak kata apa. Maknanya boleh. Di sini difaham oleh ulama bahawa halaqah ini, buat dalam kumpulan, bercakap dalam kumpulan ini dalam keadaan cukup berdisiplin, sehingga tidak mengganggu orang yang sedang beribadat. Orang yang beribadat tidak semesti dia salat. Jangan silap faham. Dia duduk saja, kita nampak dia duduk saja, kita kata dia beriktikaf tu. Kayak biasa kita masih senyap. Sebenarnya kita duduk tengah zikir tu. Ada juga hanya pada juga. Tapi kita ambil kira ni berzikir, dia senyap, dia berzikir tu. Kita kata kalau dia tidur pun kecik dah jaga dia tu. Kemain dia tak tidur di masjid tu nak. Dalam mana kukuk mana pun kena jaga disiplin. Itu asas dia, begitulah. Jadi mana hadis ni jadi dalil. Ni takriri lah. Nabi tak larang, Nabi dia, maknanya boleh. Baik, seterusnya bab yang ke-23, larangan mendendangkan syair-syair dalam masjid. Mana mendeklamasikan syair, duk baca syair di masjid itu termasuk dalam larangan. Hak ni kita akan bincang pada minggu hadapan insya-Allah. Kita bincang minggu hadapan ni. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.